Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harapkan kamu berada dalam keadaan sihat di samping keluarga tersayang. Hari ini pendidikan Islam, kita akan sambung pada pelajaran kita pada tajuk peristiwa Hajjatul Wada'. Okey, baik, kita akan sambung di muka surat 159. Murid-murid boleh membuka buku teks masing-masing, lihat di muka surat 159. Hari ini kita akan sambung pada bahagian ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad SAW. Ini daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Okey, baik, mari kita tengok apakah isi kandungan yang terdapat di dalam khutbah akhir Nabi Muhammad SAW. Okey, khutbah terakhir ni berlaku pada 9 Zulhijjah pada tahun ke-10 Hijrah, iaitu di Arafah. Pada ketika Nabi berada di Arafah, Nabi telah menyampaikan khutbah ni. Khutbah ni kita boleh panggil sebagai khutbah yang terakhir yang Nabi sampaikan kepada umat Islam. Okay, mari kita tengok apakah isi di dalam khutbah tersebut. Okay, ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara. Antaranya, yang pertama, tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Jadi Nabi mengingatkan kepada orang Islam supaya mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Okay, kemudian yang kedua, amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam, seperti mementingkan perkauman. Nabi suruh menghapuskan amalan jahiliah. Antaranya, tidak ada sifat-sifat perkauman. Sebab kita manusia ni, sama manusia ni semua sama. Kecuali kita punya amalan, kecuali kita punya ketakwaan sahaja yang berbeza. Kemudian yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Jadi Nabi suruh supaya orang Islam berbuat baik kepada wanita dengan cara berlemah lembut dan bertanggungjawab. Kalau seorang ayah, kena bertanggungjawab kepada anak-anak dia, anak perempuan dia. Dan kalau sebagai seorang suami, kena bertanggungjawab, kena menunaikan tanggungjawab kepada isteri dia dan berlaku baik kepada wanita. Kemudian yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Dalam satu hadis, Nabi ada sebut, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabiyyihi. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan sunnah nabinya, iaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ni memberitahu kepada manusia, Nabi telah meninggalkan dua perkara ni. Kalau kita pegang dua perkara ni, kita tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan sunnah. Sunnah Nabi itu hadis Nabi. Kalau kita ikut apa yang Nabi tinggalkan ni, insya-Allah kita tidak akan sesat. Okey, kemudian yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Kita kena taat pada pemimpin setelah mentaati kepada Allah dan Rasul. Sebab dalam Quran Allah dah sebut, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa ataupun pemimpin dari kalangan kamu. Dalam Quran pun Allah suruh kita taat kepada pemimpin kita. Kemudian yang keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Ini termasuk dalam rukun Islam. Kita wajib tunaikan rukun Islam yang 5 ni, iaitu menunaikan solat fardu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Kemudian yang ketujuh, menjauhi riba,
kerana riba adalah haram. Dalam Al-Quran ada sebut, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ini adalah antara ringkasan khutbah akhir Nabi. Khutbah Nabi ada panjang, tapi ini adalah ringkasannya sahaja. Antara pengajaran yang kita boleh ambil adalah, salah satu dia yang pertama, umat Islam wajib menunaikan hak kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada manusia. Kemudian antara yang lain, umat Islam wajib berurus niaga dengan cara yang betul, iaitu patuh syariah. Kemudian seterusnya, pengajaran yang lain, umat Islam wajib beramal soleh seperti mana yang ditunjukkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, kita perlulah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah supaya hidup kita ni ada panduan, kita tidak akan tersesat daripada landasan Islam. Seterusnya kita tengok di muka surat 160, iaitu iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Apakah iktibar ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Hajjatul Wada'? Okey, kita tengok perbualan di dalam buku teks ni. Farhanah banyak iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada' yang telah ayah ceritakan. Ya ayah, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mereka sanggup menempuh perjalanan yang jauh untuk menunaikan ibadah haji. Saya tidak akan beralasan dan merungut lagi apabila melakukan sesuatu ibadah. Okay, yang pertama pengajaran dia, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Kemudian, kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah mengasihi baginda sebagaimana Nabi mengasihi kita. Kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi yang terakhir diutuskan Allah dan agama Islam ialah agama yang benar di sisi Allah. Pengajaran yang kedua adalah kita perlu mengasihi baginda. Kita kena sayang Nabi walaupun kita tak pernah jumpa dengan Nabi. Tapi kita kena tanam dalam diri kita ni, kita sayang kepada Nabi, kita cinta kepada Nabi. Dan kita berharap moga-moga nanti di akhirat nanti kita akan bertemu dengan Nabi, yang mana Nabi akan memberi syafaat kepada orang yang dia kenal. Jadi kalau kita nak Nabi kenal kita, di dunia ni kita kena sayang kepada Nabi. Bagaimanakah cara kita nak sayang kepada Nabi? Antaranya kita kena banyakkan selawat dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, kita mestilah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup kita. Mentaati perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan larangannya. Ayah, berbuat baik dengan semua orang dan menjauhi pergaduhan amat dituntut dalam Islam. Jadi, iktibar yang ketiga adalah kita perlulah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Jadi, Al-Quran yang kita baca selalu tu, kita perlu menjadikan dia sebagai panduan, dan juga As-Sunnah. As-Sunnah tu apa? Hadis-hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tahu hadis, kena sentiasa tengok dan baca hadis Nabi. Al-Quran pun kalau boleh kita kena selalu baca, kemudian kita baca sekali terjemahan dia, baru kita akan faham isi kandungan Al-Quran tu. Sebab apa? Sebab dalam Quran ni dah ada macam-macam pengajaran, ada tentang hukum hakam, ada sirah, ada macam-macam dia ada dalam Al-Quran. Tinggal lagi kita ni nak baca, nak fahami je. Okay, kemudian yang terakhir, betul tu Farhanah, umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap Muslim bersaudara. Pengajaran yang terakhir iaitu hidup perlu bersatu padu. Bila kita bersatu padu, maka umat Islam itu akan kuat. Okey, baik. Kita tengok yang bawah tu rumusan dia apa dia? Dalam peristiwa Hajjatul Wada', Nabi Muhammad mengajar kita cara melaksanakan ibadah haji dan meninggalkan pesanan buat umat Islam supaya kita memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Itu adalah rumusan daripada peristiwa Hajjatul Wada', yang mana Nabi telah mengajar kita
mengajar umat Islam melaksanakan ibadah, dan Nabi juga meninggalkan pesanan kepada umat Islam supaya umat Islam akan berjaya di dunia dan di akhirat. Kita nak berjaya di akhirat juga, bukan sahaja di dunia. Di dunia, insya-Allah kita nak berjaya, dan yang paling penting kita nak berjaya di akhirat. Jadi bagaimana kita nak berjaya di dunia dan di akhirat? Kalau kita nak berjaya di dunia dan di akhirat adalah dengan cara kita mengikut apa yang Nabi dah ajar kepada kita. Dan Nabi dah tinggalkan kepada kita tadi dua perkara tadi, apa? Al-Quran dengan As-Sunnah. Kita pegang pada dua perkara ni, insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini, iaitu berkenaan ringkasan khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW dengan iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Setakat ini dulu kita punya pelajaran. Moga-moga kita boleh mengambil pengajaran, kita boleh mengambil iktibar, dan kita boleh amalkan apa yang telah kita belajar daripada tajuk Hajjatul Wada' ni. Jadi setakat itu dulu, hingga kita bertemu lagi insya-Allah di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.